Banjaran ni dia adalah satu kombinasi deretan gunung ganang dan juga bukit bukau yang terwujud secara semula jadi. Jadi untuk Banjaran Titiwangsa ni dia adalah satu banjaran yang terpanjang di Malaysia dan merupakan tulang belakang bagi semenanjung Malaysia. Unjuran Banjaran Titiwangsa ni dia bersambung dengan Banjaran Tenes Rim yang terdapat di negara Myanmar dan juga Thailand. Menurut sejarah, jalur pendakian ataupun laluan berjalan kaki ni telah terwujud sejak sekian lama oleh kegunaan masyarakat setempat, orang asli ataupun kegunaan para pencari hasil hutan. Dan kemudian datangnya satu era di mana dikatakan pada era 40-an itu adalah era ketenteraan, gerila, komunis dan sebagainya, membuatkan laluan-laluan ini lebih kerap digunakan oleh manusia. Kemudian selepas itu datangnya pula satu lagi zaman, iaitu zaman pembalakan dan juga zaman squad surveyor daripada pihak Jepun datang untuk memetakan keadaan muka bumi di kawasan Banjaran Titiwangsa itu. Dan lama kelamaan datangnya pula pada satu era, iaitu era 90-an, di mana aktiviti pendakian gunung ni semakin aktif dan para pendaki gunung ni berjaya menemukan semula trail ataupun laluan yang sedia ada ini. 6 daripada 7 gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia terdapat di Banjaran Titiwangsa, iaitu Gunung Korbu, Gayung, Yong Belang, Yong Yap, Gunung Camah dan juga Gunung Ulu Sepat. Manakala satu lagi gunung yang tertinggi di antara keenam ini adalah Gunung Tahan. Tetapi Gunung Tahan ni dia berada di satu banjaran yang lain, iaitu Banjaran Tahan. So kita letak tepi Gunung Tahan ni. Kesemua gunung 7 yang tertinggi di Malaysia ini digelar oleh kalangan pendaki sebagai G7 ataupun G7. Untuk info, oleh kerana terdapat ratusan puncak dan juga gunung di Banjaran Titiwangsa ni, ianya telah pun dilabel dengan pelbagai nama gelaran, nama kod dan juga versi. So nama-nama gelaran ni digunakan untuk memudahkan mengenal pasti akan lokasi pendakian itu. Label ataupun nama-nama kod ni kalau kita buat satu carian secara dokumen di mana-mana agensi kerajaan memang kita tak akan jumpa lah, sebab macam saya cakap tadi, dia hanyalah gelaran dan juga nama timbangan yang diwariskan dan dipopularkan daripada seorang pendaki kepada pendaki-pendaki yang lain. Sehingga sekarang dianggarkan terdapat 6 versi pendakian secara ekspedisi di Banjaran Titiwangsa ni, di mana versi-versi ini dilakukan secara rentas ataupun transverse. So dalam bahasa gunung kita panggil dia sebagai trans sahajalah. So untuk melakukan trans ni, para ekspeditor tu perlu melalui trek-trek pendakian yang telah dibuat. Para pendaki ni dia kena melalui banjaran gunung tu tanpa keluar langsung ke tamadun ataupun jalan raya. Dengan bahasa yang lebih mudahnya, kita kena survival lah dekat dalam sana. Apabila kita start mendaki tu, kita kena pikul sendiri, kita punya bag, kita punya pakaian, makanan, alatan dan sebagainya.